Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya nak ucapkan terima kasih lah untuk korang yang join free webinar ni. Okay, so webinar ni di-create untuk kata apa, untuk memberi balik lah kepada korang yang dah support kami kan. Kita orang punya Alhamdulillah lah, kita orang punya kata apa, reaction dan setakat ni orang kata apa, demand ada. Dan juga inilah cara yang kita nak balas balik kepada you guys semua. Okay, so first thing first, saya nak ucapkan terima kasih lagi sekali dan tahniah pada yang join. Okay, sebab saya pun dah lama tak buat webinar ataupun buat sharing dekat YouTube apa semua ni kan. Jadi because terlalu busy. Tu yang first kali lah yang saya kena mention. Because for you guys punya support, kita orang ni busy lah. Alhamdulillah, busy is good. Itu nama dia. Okay, now kita nak berbincang apa yang kita akan discuss lah dalam topik kali ni. Okay, so ramai orang dia nak basically dia nak ada business dan juga dia nak business yang boleh scale lah. Okay, scale ni maksudnya bukan sahaja boleh buat orang kata apa, buat duit, tapi boleh tambah team member, boleh naikkan orang kata apa, naikkan sales, jualan, lepas tu boleh naikkan order lagi, apa lagi, macam-macam lagi lah. So dekat sini saya nak terangkan sedikit lah macam cara-cara dia, macam mana korang boleh 10x kan korang punya business dalam masa 90 hari, okay, ataupun lebih lah. So 90 hari ataupun lebih, okay, depends on korang punya perniagaan tu apa. Okay, alright, so disclaimer first, by end of this video kita orang akan ada satu ni lah surprise untuk korang, okay, pada yang join ni. So pada yang tadi dah dapat apa kata tadi, korang dah register tu, korang ada dapat offer tu kan. Okay, so saya pun akan beritahu juga offer tu memang kita orang buat ni untuk bantulah. Kalau korang perasan harga dia sepatutnya macam mana, harga kos tu 3,000. So apa yang kita akan ajar adalah rahsia-rahsia iklan yang sebenar. Itu yang kita nak tunjukkan dekat korang lah. Rahsia iklan sebenar untuk korang belajar macam nak buat marketing dekat FB dan Google dengan cara yang betul. So kita orang dah compilekan. Kalau korang berminat, korang boleh klik ada ada button kat bawah ni, korang boleh klik. Tapi fokus dulu lah on the video untuk yang webinar ni. Okay, so saya akan terangkan lebih lanjut lah nanti. Okay, so now macam mana kita nak mulakan. Now first thing first, saya akan introduce dulu lah diri saya kepada siapa yang tak kenal. Okay, nama saya Izzah Azwar. Saya dah 6 tahun pengalaman dalam bidang digital marketing ni. Biasalah mula-mula kita masa dekat universiti dulu, kita orang start dengan buat apa, assignment kecil-kecilan lah, assignment orang kan. Time tu saya belajar IT, so saya suka buat benda-benda yang melibatkan coding, programming ni. So kita orang pun kita ada team lah time tu, and then kita start dengan FYP, assignment orang, and then kita buat website kecil-kecilan lah, kecil-kecilan dekat business owner. And then selepas tu saya pun nampak peluang dekat bahagian marketing, jadi saya pun handle marketing one of the company. And then daripada situlah kita create sendiri marketing agency, Famous Marketing nama dia. Pada yang siapa yang tak tahu, nama company yang saya ada sekarang ni adalah Famous Marketing. So kita adalah agensi yang bantu business untuk buat marketing orang lah, handle marketing orang daripada A to Z. So siapa yang berminat bolehlah nanti kita boleh contact lah kemudian. Okay, alright, so itulah sedikit sebanyak tentang saya. Okay, ni adalah beberapa result yang saya boleh tunjuk. Korang boleh tengok nanti kemudian lah. Ini results of our punya client yang kita dah berjaya buat lah. So kita ada letak buat reporting dan juga kita compilekan. Okay, you guys boleh tengok juga dekat sini. Alright, so tak apa, yang ni saya tak nak lama dekat bahagian sini. You guys boleh tengok balik lah nanti. So ini yang saya nak kata apa, ajar lah. So ajar adalah free webinar ni. Kita akan lebih sentuh pada bahagian general lah. Dia general punya strategi dan juga planning lah. Tapi
Dalam course tu kita akan ajar lebih lanjut lah macam ni kita nak dapatkan result-result yang sebegini. Yang korang nampak ni lah. Kita orang boleh tunjukkan macam mana dan juga kita akan implement. Okay? Alright, so next. Okay, so impian saya untuk webinar ni adalah first korang, saya bukan saja nak korang belajar saja, tapi korang implement apa yang kami akan tunjuk ni, apa yang saya akan tunjuk lah. So, and then nombor 2, saya tak nak korang takut untuk invest masa dengan duit untuk kembangkan perniagaan. Sebab to grow is to spend. To invest lah, sorry. To grow is to invest. To spend tu maksudnya you belanja. Tapi yang ni kita tukar mindset kita nak invest. So itu yang kita nak. Okay, nombor 3 adalah take action lah. Okay, jangan sekadar buat saja tapi tak ada action. Okay. Right, so kalau untuk siapa webinar ni, saya rasa semua yang masuk ni semua yang ada kena-mengena lah. Untuk yang first, yang dah ada perniagaan. Nombor 2, yang belum ada perniagaan. Dan nombor 3, yang pada korang yang masih lagi blur lagi lah nak buat apa kan. So, mungkin dah ada business tapi mungkin lost nak buat marketing macam mana kan. Mungkin insyaAllah webinar ni boleh bantu korang sedikit sebanyak. Okay, yang penting korang korang tengok webinar ni sampai habis lah. Alright. Okay, now harap korang semua dah ready. Kalau korang nak ambil pensel, pen ke, notes ke apa ke, silakan. Saya tak ada masalah. Korang boleh take note dan juga insyaAllah saya rasa saya akan distribute these slides kalau korang nak. Nanti korang roger lah. Kalau korang nak tu korang roger saja. Okay, so let's begin. Okay, so saya rasa semua orang kenal siapakah insan ataupun jejaka yang ada di depan kita ni. Okay, so nama dia Usain Bolt. Dia adalah sprinter daripada Jamaica lah. So pada tahun, saya tak ingat tahun bila, tapi Olimpik lah, dia set new world record untuk lari pecut 100 meter. Dan juga dia buat rekod terbaru lah 9.58. So paling terlaju. Dia adalah manusia paling terlaju di dunia lah setakat ni. So kalau lagi laju pada tu mungkin lain nanti lah kot. Tapi setakat ni dia yang paling terlaju di dunia. Manusia yang paling terlaju. Okay. So apa yang saya nak simpulkan dalam masa ni? Okay, simple je. Kalau korang tengok kalau dia boleh lari laju seperti ni, saya pun boleh buat sebenarnya. Okay. If dia boleh buat, saya pun boleh buat. Okay. Tapi tak adalah, saya tak adalah nak impikan lari paling laju macam dia. Tapi apa yang saya nak maksudkan adalah saya nak speed up my process. Saya nak cepatkan kembang perniagaan saya. Nak cepat kembangkan marketing saya. Scale saya punya marketing. Okay. So if dia boleh buat, saya pun boleh buat. Okay. Kalau saya boleh buat, insyaAllah korang pun boleh buat sekali. Yang penting korang kena kata apa, hati kering lah. Sebenarnya hati kering. Hati kering dan juga kena pandai kena ambil input apa yang boleh lah daripada apa yang korang dah belajar. Okay. Alright, so ini adalah first yang saya nak mention. Impian semua orang adalah untuk mempunyai masa tersendiri dan juga boleh bayar gaji sendiri tanpa ada masalah, tak kira di mana saja kita berada. Yes, itu impian korang sekarang lah. So impian ni dia boleh jadi kenyataan kalau korang ada action macam tadi saya mention. Tapi kalau korang tak ada action, maknanya itu sekadar impian sajalah. Itu yang kita tak nak. Alright. So, tapi bila kita bercakap pasal benda ni kan, ramai orang ada masalah ni. Masalah utama dia orang adalah tak semua orang dah hadapi kesusahan waktu permulaan. Dalam berniaga ni, kita tengok dekat TikTok, dekat Twitter, dekat Instagram apa semua ni kan, nampak yang besar-besar je, nampak yang power-power je kan, nampak yang best-best je. Tapi diorang tak tunjuk realiti sebenar. Seorang entrepreneur lah, peniaga. Okay. Kalau korang perasan kat sini dia ada 3 stage lah. Motivasi awal kan. Nak berniaga, nak jual punya produk. Macam-macam. Ni produk F ke produl. Sorry, saya typo. Okay. So, lepas tu dia akan ada proses nak mula. Okay. Nak mula ni ramai yang menyelat lah. Kalau korang nampak bukan tak boleh buat. Tapi, tak apalah. Tapi, dia adalah macam-macam kan. Tak salah. Kalau korang tak nak mula ke apa semua tak kisah. Itu korang punya cara, itu korang punya ways lah. Okay, so boleh je. Orang kata apa, korang kata apa, kerja 9 to 5 tapi belajar marketing pun boleh, tak ada masalah. Tak ada siapa halang. Okay, cuma saya bercakap pasal peniaga lah. Siapa yang nak mula berniaga ni.
Lepas tu orang cakap tak semua orang boleh berniaga. Tak semua orang ada mindset berniaga ni, hati berniaga. So kita tak boleh salahkan dia orang lah. Itu pilihan masing-masing. Sebenarnya there's no right no wrong on that one lah. Okay. Lepas tu bahagian dah nak mula ni, dah nak mula lah, dah mula. Nampak dia akan ada bunyi-bunyi ayat ni. Wish, penat gila. Betul, ingatkan berniaga ni senang je. Kan? Betul tak? Apa? Sebab kita dah di brainwash dekat social media yang macam berniaga ni senang gila dapat sale, buat iklan dan semua kan. So benda ni korang kena sabar adik. Bahasa dia lah. Okay, so kita akan proceed to the next one. Okay, so apa yang masalah orang kata apa yang first korang kena faham adalah bahagian ni lah, memahami market secara mendalam. Okay, first korang kena tahu apa korang kena tahulah apa yang sebenarnya diorang nak. Okay, korang pun kadang korang tak tahu apa yang korang nak kan. Kadang korang nak makan, korang nak apa lagi, baju baru kan. So bila korang nampak ada baju baru, korang akan beli. So itulah yang apa pengguna nak. So you guys pun kena faham apa yang pengguna nak. Lepas tu dia ada beri mereka kesedaran dalam perniagaan anda. Maksudnya kena make sure orang kenal bisnes korang, brand korang. Sebab apa? Bila orang tak kenal, macam mana orang nak membeli? Alright, itu nombor 2. And then nombor 3, dapatkah anda menerima kritikan? Ini soalan yang penting juga. Bila kita cakap pasal kritikan ni, it's important untuk kita terima feedback daripada customer kita. Okay? Kena hati kering. Macam saya katalah, tak semua indah dalam kita berniaga ni. So feedback pun sangat penting. Lepas tu bagaimana mereka boleh ke funnel seterusnya. Okay, yang ni kita akan ajar lebih lanjut lah kejap lagi. Alright. So next one, saya harap korang dapat catch up sekarang ni. Yang ni mukadimah. Mukadimah awal. Alright, so semua dalam webinar ni dapat naikkan, semua orang yang ada lah dalam webinar ni dapat naikkan jualan dengan syarat korang kena take the action. Itu je. Take the action. Simple lah. Kalau korang nak dapatkan korang nak dia bahasa mudah dia, korang nak pergi perang, korang kena ada pistol, korang kena ada lapang, korang kena ada senjata. Kalau tak ada, matilah nak. So itu adalah apa yang korang kena prepare lah. Lepas tu dalam pistol kena ada peluru pula. Bila ada peluru, senang lah nak tembak. Kalau kau tembak angin dia macam mana kan. So korang kena take the action. So dalam berniaga, dia punya kata apa, manfaat pula. Senjata dia adalah ilmu lah. Ilmu dalam korang memahami sesuatu platform tu. Okay. So itu membezakan askar yang power dengan askar yang biasa-biasa, average. Askar yang power dia ada ilmu. Okay. So kadang-kadang dia tak payah pakai pistol pun dia boleh lawan semua orang macam biasa. Tak perlukan senjata pun kan. Ataupun dia ada senjata yang biasa pun dia still boleh guna. Average pula dia akan macam ni lah, dia just macam okay, tak ada senjata yang sesuai, tak boleh lawan. So akan ada banyak ni lah. So apa yang korang akan nampak nanti dia lebih kepada senjata-senjata yang kita akan gunakan. Okay, tools-tools yang akan bakal digunakan. Tools-tools ni senjata untuk korang lah, peniaga ataupun marketer kan, advertiser ke kat sini. So benda ni yang korang akan gunakan untuk korang marketkan lah. Alright. Okay, simple as that. Take the action. Okay, so ingat satu disclaimer lagi. Ingat apa yang korang akan lihat ni adalah apa yang korang boleh buat. So I teach what I do lah, simple as that. Sebab kalau saya tak faham apa yang saya ajar, maknanya baliklah pula kan dia punya issues dia kan. Okay, so yang ni kita akan merangkumi topik yang very general. Semua orang boleh, insyaAllah boleh mudah faham lah. Okay, now alright, ni sedikit komitmen lah yang korang kena buat. Bukanlah komitmen apa dia, just bila korang hadir ni webinar ni, saya perlukan komitmen daripada korang lah untuk tonton sampai habis. And 100% commit diri anda 100% untuk dapat result yang 10 kali ganda. Okay, you have to go all in lah on this one. Okay, alright, so I think you guys are ready. Saya pun dah ready. Right, so kita mulakan dengan ni lah. Duit bukanlah segala-galanya, tapi sebenarnya duit boleh selesaikan masalah. So memang betul duit bukanlah segala-galanya, tapi duit ni perlu sebab nak selesaikan masalah kita. So
Contoh kereta rosak, korang tak ada duit, takkanlah korang nak pakai apa pasir ataupun pakai alasan kan. So korang kena pakai duit kan. Duit ni boleh selesaikan masalah kan. Tapi yang masa tu lebih penting lah. Alright, so now kita akan go ke mindset anda terhadap marketing. So kita nak kena faham lah, understanding mindset korang dekat marketing ni. Okay. So marketing is all about finding the right people to get ads in front of. Okay. And the marketing mindset is putting yourself into customer shoes and trying to think like a customer. Okay. So bila korang peniaga ni, jangan fikir diri sendiri. Korang kena fikir apa yang customer nak. Ramai orang tersilap, dia fikir oh produk dia paling terhebat di dunia. Kenapa orang tak beli produk aku ni? Okay, so korang kena buang mindset gitu. Korang kena fikir, okay, aku nak customer, aku kena letakkan diri aku sebagai customer. Kalau diorang nak makan, apa yang diorang perlukan? Ayam ke, nasi ke, ataupun sayur? Okay, usually orang pilih apa kan? Of tiga-tiga tu mesti ada. Okay, perlu tak aku tambah menu macam ni? Perlu tak? Okay, so that's why kita kena letak diri kita sebagai customer instead of macam shop sendiri. Business yang shop sendiri ni usually susah lah nak skill. Sebab apa? Dia fikir macam diri sendiri saja. So itu yang korang kena ubah mindset utama lah. Okay, lepas tu korang kena ubah mindset daripada segi investment. Okay, marketing ni dia investment, right? So saya buat perumpamaan. Jika anda invest dalam saham, anda mungkin takkan dapat return dalam masa 1 hari. Kan? Mungkin 30 hari, mungkin setahun, mungkin 2 tahun, we never know. Kan? Orang yang invest contohlah Apple dulu, masa tahun 1990-an lah kan, contoh kan. Mungkin time tu dia rasa macam, tak berbaloi kan. Tapi kalau dia biar duit dekat situ, tahun ni, okay, kita ambil lah sampai 2021 ni, berapa value Apple sekarang ni? Itu yang kena tengok. Nampak? Itu adalah investment. Okay, nombor 2, jika anda invest dalam property, anda juga perlu tunggu bertahun untuk harga naik. Betul? Kan? Ini adalah investment. Kan? Tak semestinya dia akan terus dapat. Korang beli hari ni, esok terus naik harga property korang terus naik. Kan? Tapi orang jaga sebab apa? Dia asset. Okay, sama juga dengan emas. Jika anda invest dalam emas, anda mungkin takkan jual emas tu. Betul? Sebab apa? Emas ni kadang-kadang kita tengok cantik ataupun dia memang asset yang berharga. Ramai orang tersilap langkah dekat bahagian invest ni, invest lah. Hari ni dah buat, esok dah dapat dah result. Boleh. Tapi sebenarnya makan masa lah. Makan masa. Lagi-lagi bisnes baru kan. So kena ada mindset, marketing adalah investment. Okay, ubah mindset tu. Right, so and then korang kena keluar dari comfort zone korang. Okay, mana yang korang dah belajar dulu ataupun korang ego ke, tak nak belajar dengan orang ke, keluar dari zone tu. Sebab apa? Bila korang ada dalam comfort zone, korang ni cepat ni lah, cepat rasa macam, tak apalah kan, tak apa, ada hari lagi, tak apa, banyak lagi masa kan. So benda ni yang kita tak nak. Korang kena ada eagerness. Okay, so itulah dia different dia between peniaga dan juga orang kata apa, peniaga lah, senang peniaga. So peniaga kena ada mindset yang macam apa lagi aku boleh buat, okay. Alright, so now kita akan ke topik yang very important. Okay, so sekarang ni saya akan bercakap pasal digital marketing lah. Okay, saya akan introduce sedikit pasal digital marketing. Okay, so sekarang ni kita ada 4 digital marketing objective. So kalau korang yang panjang ni korang baca sendiri saja. Korang baca sendiri saja. Saya akan bagi tahu secara summary lah. Okay, so kita ada acquisition objective. Okay, apakah itu acquisition objective? Okay, so sekarang ni acquisition objective ni mission korang adalah untuk acquire target market korang tu. Acquire the audience. Okay, maksudnya, okay, kalau korang baca kat sini, acquisition objective are related to visit your website and include traffic source such as organic, CPC ni semualah. Meaning, korang just nak dapatkan orang dulu. Dapatkan orang lah dulu masuk website korang. Okay. So apakah maksud dia? Bila kita dah dapat acquire bahasa lain ni acquire dia orang ni, maknanya korang ada data, set of data lah. Data tu lah yang akan digunakan untuk kemudian. Okay, lepas tu kita ada bahagian conversion. Okay, acquire ni bukan conversion acquire ni adalah kita dapatkan dia saja dulu. So bila kita dapatkan, maksudnya kita nak set of data dia je. Mungkin 100 orang masuk, tak semua orang akan beli. Okay, so
bukan 100 orang lah yang akan convert. Mungkin 10 orang dia akan convert. So acquisition akan ke conversion. Okay, so conversion ni, yes, kalau korang baca, conversion objective related to purchase, download, contact, registration and bla 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 ni lah. So mission conversion ni adalah end result korang. Apa yang korang nak? Purchase ke, download ke, contacts ke, bagi leads ke, dia register korang punya event ke, itu conversion yang korang kena tengok. Okay, lepas tu dia goes to retention. Okay, retention ni lah tempat di mana kalau korang baca, customer retention is essential to online profitability and retention objective will be some of your most important one. Okay, so maknanya retention ni korang nak dapatkan diorang punya making sure diorang guna produk korang lah selama yang mungkin. Okay, retention maksudnya retention. Maksudnya dia retain you punya produk ataupun services. Kalau dalam website tu contoh kan, mungkin korang nak make sure dia stay lama dekat situ. Mungkin korang nak make sure dia gunakan apps korang. Contoh kalau ada mobile apps kan, macam mana dia nak buat? Okay, dia keluarkan notification untuk make sure korang masuk balik the platform tu, the website ataupun apps. Okay, kalau retention daripada segi produk ataupun servis yang biasa bukan online lah korang jual melalui WhatsApp, korang nak make sure lah every month tu dia beli dengan korang. Itu adalah retention punya objektif. Okay, right, and last but not least adalah advocacy objective. Advocacy objective ni maksudnya tracking customer advocacy on the web is difficult, however there are few activity you can track. Okay, example recommend to friend. Maksudnya advocacy ni dia dah level, okay, dia dah convert and then dia dah setia dengan korang. Dia dah setia dengan korang, retention ni setia lah, maksudnya setia. And then last but not least adalah korang nak make sure orang, sebab of course orang yang dah pernah beli produk korang ni dia ada circle of friend. Circle of friend ni dia orang kata apa, bila dia ada circle of friend, of course dia orang kata apa, dia pun boleh jadi word of mouth. Maksudnya dia pun boleh jadi marketing platform lah. Tapi dia lebih pada conventional ataupun traditional lah, which is word of mouth. Okay, so boleh recommend to friend, boleh share to friends ke kan, ataupun apa lagi, macam-macam lah, affiliate ke kan. So itu adalah advocacy. Mission ni adalah untuk making sure that orang yang dah pernah membeli dengan kita promotekan juga produk ataupun services. Okay, alright, so ini adalah 4 objektif yang korang kena tahu. Okay, next kita goes to the next one. Okay, so marketing goals dan objektif simple, dia ada 4 jenis lah. Okay, 4 jenis apa yang korang nak ni korang boleh set sendiri. Macam ni saya just letak je dulu. Okay, nombor 1 adalah increase sales and revenue. Ini memang paling orang nak lah. So increase sales and revenue memang the top lah yang paling orang nak. Okay, nombor 2 adalah increase targeted traffic. Maksudnya korang ada certain company mungkin dia nak traffic yang ramai, tapi dia tak nak traffic saja, dia nak targeted ataupun quality traffic lah. Okay, nombor 3 adalah increase online visibility. Maksudnya dia just nak berada di mana-mana saja. Mungkin dekat Google orang nampak dia, dekat YouTube orang nampak, dekat TikTok orang nampak dia. So dia nak increasekan online visibility. Dan juga ada juga yang nak rank number 1 on Google lah. Ni depends lah. Ni sekadar saya tunjuk saja. Okay, kita akan go to the next one. Okay, now kita go to the detail sikit lah. Okay, so first korang kena ada objektif. Objektif korang, marketing goals korang sendiri, objektif. Okay, so first thing first, of course korang nak increase, if korang nak increasekan sales, korang kena letak lah satu hypothesis ataupun summary ke. Okay, contoh macam increase sales by 10% from existing customer. Nampak? So contoh kalau existing customer ada contoh ada 100 orang. Okay, so total sales tu ada ambillah 100,000. So from existing customer je boleh increase 10%. Okay, so korang kena ada objektif macam mana korang nak buat benda tu. Okay, lepas tu improve conversion rate. Improve organic traffic conversion rate by 25%. Maksudnya ada certain channel yang mungkin tak doing well lah. So kita nak improve kat situ. Contoh misalnya organic traffic. Organic traffic conversion rate nak increase tinggi. So pun boleh. And then increase percentage of return visitor. 15% of visitors should be returned by end of the lepas dia dah keluar daripada website tu. Kenapa dia tak keluar? Saya tak pasti. By end of the year. Oh, dia di bawah ni. Okay, saya pun berperasan. Okay, so by end of the year, ni pun sama end of year. Letaklah monthly ke weekly ke kan, tapi lagi besar lagi bagus lah. So
15% visitor should be on of the year. Okay, receive 20, apa tu, increase organic traffic volume pun boleh. Korang boleh buat sendiri lah benda ni. Receive 20,000 visitor per month, contoh kan. And then reduce bounce rate. Reduce bounce rate below 40% for all traffic source by year end. So bounce rate ni bila korang masuk website, kadang-kadang tu korang tak masuk lama. So bila korang, contohnya korang masuk website, satu website nama ABC kan. So mungkin website tu tak ada kena-mena korang, ataupun website dia tak lawa ke, ataupun korang tak jumpa apa yang korang nak, korang keluar dalam masa sekejap. So bounce rate tu akan tinggi. Yang ni detail sikit lah. So yang ni tak ada apa sangat. Okay, now apa yang korang kena faham adalah customer journey lah. Customer journey dalam digital ni. Okay, now kita tengok. Okay, so kalau korang perasan dia ada beberapa funnel. Beberapa journey. Okay, first 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Awareness, consideration, purchase, service, loyalty, advocacy. Okay, so now korang ada satu contoh lah, korang ni bagi customer kan. Okay, first macam mana kita nak make sure dia beli sampai ke bahagian sini lah bahagian sini adalah dengan make sure dia aware dengan business kita dulu. Okay, so macam mana nak buat tu? Okay, simple lah, posting kat social media, buat iklan, lepas tu bagi email, word of mouth ke kan. Lepas tu buatlah apa-apa yang membolehkan orang aware kau punya produk. Kalau perasan big brand ni, diorang nak buat awareness ni, masuk radio, masuk TV kan, buat ads macam-macam lah kan, gunakan artis lah, influencer apa semua, just untuk make sure people aware sahaja. Okay, nombor 2, dia akan consider. Ini journey lah, dia tak akan beli terus tau. Korang tak boleh expect awareness ni terus beli. Dia akan consider dulu. Excuse me. So dia akan consider dulu lah untuk beli atau tidak. So macam mana kita nak increasekan dia punya increasekan purchase punya percentage tu. Okay, so simple lah, korang letaklah review. Review ni boleh increasekan trust. Tu blog ke and share tips dengan orang ke, posting pasal tips ke kan, infografik, video, media. So korang boleh gunakan benda ni, tak ada masalah. So just to increase dia punya percentage untuk beli. Itu yang kita nak sebenarnya. Lepas tu, if dia purchase, okay, so dia purchase, dia akan masuk mana? Dia akan WhatsApp you guys ke, dia akan buat booking ke, dia masuk kedai ke, dia pergi website ke, tu korang akan ada clear call to action lah. Call to action, CTA tu very important words juga. Bila kadang-kadang kan ada certain kan, bila meniaga tu, orang tu dah nak beli apa semua tapi tak ada call to action yang clear. Nak buat apa lepas tu? Kan? Ada orang tu macam dia pun blur, tak tahu nak buat apa kan. So korang jangan bagi customer korang blur. Senangkan proses orang. Okay, so selepas purchase dia akan bahagian service lah. Customer service. Of course dia nak ada customer service yang korang kena ada customer service yang baik supaya bila dia ada masalah ke ataupun problem ke, dia orang boleh terus direct kat korang. So knowledge base, email, subdesk chat dan social media app ni semua lah, make sure dia senang untuk berhubung dengan korang. Okay, lepas tu bahagian loyalty. Okay, loyalty ni maksudnya dia dah level trust korang gila-gila lah. Okay, so just, of course dia akan membeli lah, dia akan membeli lagi. Dia akan retain dengan customer, dengan korang punya produk ataupun services. Okay, so apa korang boleh buat adalah korang buatlah offer, bagi survey kan, tanya orang, bagi feedback. Tanya feedback kan. So teruskan buat benda yang boleh increasekan loyalty ni. Contoh bagilah promo discount ke, free shipping ke, ataupun bagi survey ke kan, ataupun minta feedback kat orang kan. And last but not least adalah bahagian ni yang kalau dah sampai level ni, maknanya dia dah trust korang gila-gila lah. So kat sini lah dia akan bagi review yang baik, share dekat kawan-kawan dia, engage ataupun dia boleh recommend kat kawan-kawan dia. So ini adalah customer journey yang korang kena faham. Okay, dia orang tak boleh buat iklan ni lepas tu terus orang beli sini, lepas tu terus nak recommend kat orang. Tak ada. Bukanlah there's no such thing, tapi percentage sangat rendah lah. So dia ada punya flow dia. So korang tak boleh nak skip flow ni. Okay, right, next one kita goes to the digital marketing funnel. Okay, so korang kena faham dalam digital marketing ni dia ada funnel juga. Okay, so dia ada tofu, mofu, bofu. Okay, so kena faham lah maksud tofu, mofu, bofu ni. Okay, so tofu ni maksudnya top of funnel. Okay, top of funnel ni bagi awareness lah. Ni funnel.
Okay. Ni funnel. Okay, so simple je. Korang apa yang korang nak kena buat adalah korang nak kena make sure atas ni sampai ke bawah. Sebab tu dia nama funnel lah. Kita filter. Okay, tofu top of funnel. So yang ni lah macam tadi lah. Yang kita buat tadi tu simple je. Kita nak make sure orang aware dulu pasal korang punya business. Okay, make sure aware. Tak apa, apa yang orang tengok lagi bagus. Okay, lepas tu dia akan ada mode discovery. Ni mid of funnel lah. Dia dah bagian mid of funnel. Discovery dengan consideration. Maksudnya bila dia dah jumpa korang punya produk, korang kena engage dengan audience. Maksudnya make sure dia faham lah apakah apa yang korang menjual ni. Okay, so contoh kalau dia tanya banyak ke, jangan ada rasa macam banyaknya tanya dia ni. Kau nak buat sale, korang jangan ada banyak bunyi lah senang cerita. So simple as that lah. Jangan ada banyak bunyi dengan customer korang. Okay, so kalau dia bercakap nak katalog ataupun tiba-tiba korang dah entertain lama apa semua kan. Lepas tu dia orang tak beli. Jangan salahkan dia orang. Kadang-kadang dia orang yang make the decision kan. So jangan salahkan dia orang. Ni saya kadang-kadang tengok ada yang dekat TikTok kan ataupun dekat Twitter ke cakap penat-penat contact customer bagi detail apa semua tapi lalas tak beli pun. Mungkin dia tengah spy ke apa kan. So suggestion saya adalah buang mindset gitu. Jangan ada mindset yang buruk sangka. Yang ni bila kita cakap dengan klien jangan ada buruk sangka. Sentiasa serve them well. So engage dengan dia orang. Kalau dia tak beli hari ni mungkin dia beli esok. Tak esok minggu depan. Tak minggu depan bulan depan. Tahun depan. 2 tahun depan. So jangan takut. Customer bukan ada satu seorang di dalam dunia ni. Okay. Alright. Lepas tu kita ada bahagian consideration. Dia still dalam mid of funnel lah. Okay. Consideration ni dia akan bertanya lah macam tadi. You kena engage dengan audience and then dia orang akan bertanya lah. So bagi consider, dia akan consider lah. So lepas tu bila dah betul-betul dia dah convince and then barulah dia akan purchase, which is bofu, bottom of funnel. Okay, so dia ni pun ada flow. Okay, tadi ada flow dia tapi ni ada flow dia lah marketing funnel ni. Okay, next. Alright, so macam mana kita nak ramai akan tanya lah macam mana kita nak buat, kita nak dapatkan audience kita. Okay, yang korang kena faham adalah korang kena create customer persona lah. Customer persona ni korang kena create sendiri. Okay, so ni yang kita panggil customer persona wheel parameter. Korang kena ada preferences. Okay, kita letak dulu lah daily routine dia dulu. Maksudnya apakah daily routine dia? Contoh kalau korang jual produk kecantikan lah kita ambil kecantikan. Apakah daily routine dia orang? Okay, adakah pagi dia kena pakai skincare? Betul, ataupun dia orang malam pun pakai skincare, macam mana. Korang kena tahulah daily routine dia. Ataupun dia pergi kerja, dia busy ke kan. So korang kena tahu benda ni. Lepas tu korang kena faham pain points dia orang. Pain point dia orang ni maksudnya apakah yang menyusahkan dia orang. Okay, bila contohnya skincare tu mungkin tak terlalu tak sesuai lah dengan kulit dia orang. Okay, so mungkin dia ada option lain. So itu adalah pain point orang. Ataupun kita ambil lah contoh Grab lah Grab. Tapi apakah pain point sebenar penumpang ni yang nak ambil taksi ataupun kereta ni kan. Okay, pain point awal dia kenapa Grab dibina adalah dia faham pain point customer dia orang, bakal pengguna dia orang, which is masalah utama adalah nak dapatkan taksi satu. Nombor dua adalah mahal. Kadang-kadang taksi ni charge ikut suka hati kan. So ada yang charge ikut suka hati. So kadang-kadang rude lah. So tu satu hal lagi. Keselamatan tu banyak lagi lah. So that's why Grab take the opportunity untuk create satu brand nama Grab lah. So ini adalah dia cover pain points yang kita ada. Okay. Atau fahamkan jugalah language apa yang digunakan. Apakah bahasa dia. Kalau bahasa dia masih Melayu, letak Melayu lah je kan. So kalau English lah. Okay. So apakah penggunaan perkataan ataupun phrases yang korang boleh letak. Maksudnya contoh orang tanya pasal bisnes korang tahu dah nak jawab apa. As simple as that. Okay. So contohnya kalau saya famous, okay orang tanya, okay so what do you do? Okay, saya selalunya akan jawab, okay I do social media advertising. So orang dah tahu dah, iklan social media, orang dah tahu dah. Kan? Explanation tu kemudian. Sebab apa? Yang first dia orang tahu, okay aku faham kau buat apa dah sekarang. So yang tu. And then kau akan nampak sini key influencer. Apakah yang menginfluencekan dia orang lah. Maksudnya mungkin dia nak nampak cantik macam Nilofa. Contoh lah, dia nampak cantik macam Fazura. Okay, so dapatkan key influencer dia orang.
And then factors in purchase decision, ni pun penting sebab korang kena tahu apakah yang membuatkan dia membeli satu barang tu. Ada orang dia beli satu kasut tu sebabkan dia adalah collectors. Ada yang beli kasut tu sebab nak raya. Ada yang beli kasut tu sebab nak nampak cantik ataupun nak pergi appointment. So it depends on apakah faktor dia orang. So korang kena faham apakah yang membuatkan decision dia orang cepat. Itu satu. Okay. And then reading and social media habits. Ni pun penting juga kena tahu. Social media habits dia orang dengan social media habit lah paling penting. Okay, so apakah behavior dekat social media ni? Adakah dia scroll Facebook, Instagram, Twitter ataupun ini kuat selalu tunjuk dia punya contoh tadi kasut kan. Mungkin dia lepas beli tu dia tunjuk kasut dia. So dapatkan benda tu. Maksudnya ini korang kena buat assumption the aspiration orang and preferences. Okay, suppose that. Okay, so dia akan jadi bentuk macam ni lah. Okay, macam ni dia, simple dia. Korang boleh letak lah profile name, apakah nama dia. Contoh letak nama Wahida. So Wahida. And then apakah background demographic dia semua ni. Korang boleh tulis je semua kat sini supaya korang tahu sendiri apakah korang punya bias persona ni. Apakah hobi dan interest dia, apakah goals dia, daily challenge dia, common objective, bla 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 ni semua lah. Okay, as simple as that. So bila korang dah faham bias persona ni, senanglah korang nak reach to the people yang korang dah aim online. Okay, sedikit sebanyak lah saya cerita sikit pasal online ni. Kalau korang perasan, setakat ni Januari 2021 ada 28 juta social media user dekat Malaysia ni. And daripada 28 juta tu, 86 of, berapa juta pula. Daripada 42 je tahun ni dah start 42 juta. Okay, 86% of Malaysia population use social media. So ni berdasarkan korang boleh tengok statistik, saya lupa nama website tu. Tapi pasal statistik social media kat Malaysia ni lah. So korang boleh google. So daripada 42 saya sebut 2 juta. Itu lah numbers dia. So 28 million ni social media user ni aktif yang aktif di social media. Okay, alright. So yang ni 86 of Malaysia population use social media. Okay. Okay, now kita akan go to a bit detail lagi dekat sini. So some of digital marketing yang korang boleh nampak adalah kat sini SEO, search engine optimization, social media, content marketing dan juga email marketing. So kita akan go deep down lah sikit pasal topik-topik ni. Right. So the strategy, first korang kena tahu strategi lah. Strategi utama dalam kita membina membina marketing strategi ni adalah first kena tahu attract, convert, close, delight. Okay. First orang akan strangers lah. Contohnya kita ambil kawan-kawan sendiri lah. Kita kenal kawan kita tu pun daripada strangers. Kan? Okay, so macam mana kita nak attract strangers ni adalah dengan blog, ni blog yang silap, sorry typo. Blog, social media, keywords ataupun any pages lah. So basically nak buat orang tahu ni simple lah. Korang kena attract, korang kena ada satu attraction lah. So contoh korang boleh bagi free ebook ataupun korang boleh bagi free sample lah, cantik like that. So that orang macam wow, okay, aku berminat lah, and then dia akan jadi visitor. So convert lah, dia baru convert tu visitor. Kalau dalam website tu dia akan jadi visitor. So macam mana kalau convert tu, kena ada call to actions lah. Call to actions, landing page and form and contact. Sebab bila dia strangers ni, mesti dia nak tahu lebih lanjut kan bila dia dah berminat. So dia akan jadi visitor, so korang kena letak link. Link tu call to actions lah. Okay, so and then bila korang dah dapatkan attention orang, dia jadi visitor, of course dia jadi leads. So bila leads ni dia dah dia dah isi detail dia lah. Maksudnya korang dah dapat data dia orang. Data ni, visitor ni lain dengan leads. Visitor ni adalah dia datang saja. Okay, leads ni bila dia dah share dia punya information. Maksudnya dia punya nama, nombor telefon, email semua tu lah. Okay, so itu dah jadi leads. So bila leads ni tak semestinya jadi customer. So apa korang perlu buat adalah korang buatlah macam email atau buat workflows, list calling, CRM integration ni tak apa, ignore je, abaikan. Tapi korang kena make sure dia orang berminat lah dengan produk korang ni. Okay, so bila dia dah convince apa semua, dia akan jadi customer. So bila jadi customer dia akan inilah orang kata korang boleh update dekat social media. Okay, sebab call to action, email dan workflow lah. So dia jadi delight. Okay, so ini adalah strategi dia. Okay, now kita go to the strategy.
Okay, so the strategi adalah first tadi kita cakap pasal attract kan. So attract, macam kita nak attract dia, simple lah. Kita nak dapatkan attention seramai yang mungkin. So buat ads lah paling the best. Iklan. bayar apa? Bayar FB ads dengan IG ads ataupun Google ads untuk dapatkan the best, the most people. And then korang boleh gunakan videos yang buat sharing lah. Lebih kepada sharing. Lepas tu buat blogging. Blogging ni pun sama juga. Buat share tricks and tips ke kan. So orang suka benda-benda itu. Lepas tu post kat social media and then buat content strategy. So itu baru attract. So macam ni lah. Korang tak boleh expect sales terus dapat. Korang kena attract dia orang dulu. Okay. So bila korang dah attract, korang akan ke bahagian engage. So engage ni maksudnya korang kena berborak dengan customer korang. Macam mana? Gunakan ni lah, email marketing ataupun usually email marketing lah, ataupun kau boleh buat apa PM chatbot ke kan. Macam ni dalam ni tak ada, saya tak letak. Tapi ada conversational bots, marketing automation. Kau kena buat benda ni lah, sebab bila dah dapat attention, orang dah berminat, korang kena borak dengan orang. And lepas tu delight lah. Delight ni maksudnya bila dia dah suka, then korang buatlah something smart content. Maksudnya especially untuk diorang. Email marketing, offer lah promo ke, tak kisahlah apa-apa. Lepas tu conversation inbox, dan WhatsApp tu tanyalah feedback apa semua kan. Okay. Alright, so as simple as that strategi ni. Alright, so first kita akan go to ni lah, bahagian SEO dulu. Okay, SEO ni dia technical lah, sangat technical, dan dia punya bukan lifespan lah, dia punya results, penampakan results tu usually 3 ke 6 bulan. Lagi tinggi lagi better lah. Sebab SEO ni memang technical, memang kena ada orang yang jaga. So first dia akan ada on page SEO, dan juga dia akan ada off page SEO. Maksudnya on page SEO ni maksudnya dia dalam kalau baca relates to the optimization of your site, content and code for the target keyword. Maksudnya semua benda yang berlaku dalam website lah. Sebab tu nama dia on page. Lepas tu dia ada off page, relate to optimization of link pointing to your site. Okay, ni off page ni luar daripada website tu. Maksudnya contoh Google My Business. Korang guna Google My Business kan? Okay, itu one of off-page SEO. Kalau korang tak tahu Google My Business tu, kalau korang Google dekat Google, korang pergi Google, search satu tempat tu, contoh nama famous marketing kan, and then dia akan keluar nama famous marketing. Lepas tu kat tepi tu adalah direction, website, call tu semua kan. So bila orang tekan website, itu adalah one of the off-page SEO lah yang boleh digunakan. Okay, senang cerita ni lah, on-page ni semua berlaku dalam website, off-page SEO ni berlaku luar website. Alright, so key factors dalam SEO ni, first adalah keywords, the right keywords lah. Keywords je simple, tapi the right keywords ni yang susah. Lagi spesifik, dia ada banyak jenis lah. Okay, so find the right keywords dulu. And then nombor 2, start your title tag with keyword lah. Maksudnya ni detail lah, saya tak boleh nak tunjuk. Tapi pada korang yang nak test nanti, korang boleh tengok lah macam mana nak set title tag ni menggunakan keyword korang yang dah korang jumpa tu. And then drop your keyword on the first paragraph. Maksudnya dalam website korang tu, make sure dekat first paragraph tu ada keyword tu. Keyword yang korang pilih. Kalau korang pilih keyword contoh marketing, okay, digital marketing in Malaysia, in KL ke kan, okay, make sure first paragraph tu ada tulis digital marketing in Malaysia. So itu antara antara tips dia. And then and then use SEO friendly URLs. Okay, so SEO friendly URLs ni maksudnya orang senang nak faham lah. Kadang kita URL kita ni pelik-pelik kan, ada nombor lah, atau kejap ada apa, karakter lah. So make sure dia simple and mudah faham. So kalau dia free webinar tulis. So and then post long and engaging content ni lebih pada blog. Okay, blogging, optimize your image. Yes, gunakan image yang betul, dan juga jangan terlalu besar lah, sebab nanti dia akan kacau korang punya site speed. Site speed ni penting dalam website. Kadang-kadang kita kalau website tu lambat sangat, kita malas nak teruskan. So kena make sure benda ni. And then take advantage of H1, H2, H3 hierarchy. Okay, ni lebih kepada headline lah, headline dalam website tu sendiri. Okay, and then use internal and outbound links.
Okay, yang ni internal and outbound link ni lebih kepada macam social media, link-links yang contoh macam dekat social media je lah, Facebook, Instagram, Twitter. Lepas tu boleh gunakan contoh macam Shopee ataupun Mudah kan. So kena banyak gunakan benda ni lah. And then use responsive design, maksudnya make sure design website korang ni easy to use dan responsive. And then consider long tail keywords dan juga boost your content with relevant image and videos. Okay. So ini adalah antara 12 apa nama tu, key factor dalam SEO lah. Kepada korang yang sedang buat SEO sekarang, consider benda ni. Okay, and then kita ada bahagian social alright, so kita ada bahagian social influencing lah. Okay, so ni lebih kepada social media. Okay, so social influencing ni kalau korang tengok dia lebih kepada orang kata apa, dapatkan detail ni lah, orang kata apa, dapatkan influence dan juga making sure korang buat session networking lah. Okay, so tengok kat sini, you get more engagement, people retweeting, sharing your post, and people responding to your post. So meaning korang dapatkan engagement dulu. Bila dapatkan engagement, korang boleh terus terus ni lah, increase number of traffic lah. Sebab that is the formula, simple formula is that. And then you can develop orang kata apa, greater mindshare. Maksudnya orang akan bertanya pasal dekat korang kalau korang ada pakar dekat sesuatu benda. And then people recognize your brand easily lah. Okay, so social influencing ni lebih kepada menjadi seseorang yang pakar dalam satu bidang. Okay. Okay, so ini adalah salah satu cara yang korang boleh buat lah goals dia. First, increase engagement with your brand and your content. Okay, so kena dapatkan topik-topik yang menarik lah untuk make sure orang dapatkan dapat teruskan menjawab, dapat ada minat lah. Ini attract lah, untuk attract orang. Lepas tu nombor 2, korang boleh start conversation around topic related to your business. Okay, kalau benda tu melibatkan korang punya niche, okay, korang kena start conversation. Okay, meaning contoh ada orang bercakap pasal ni, okay, korang boleh join untuk dapatkan. Okay, so selalunya benda ni jadi dekat Twitter lah. Orang selalu sekarang ni quote tweet kan. So ada orang bagi opinion orang sendiri apa semua kan. Itulah dia salah satu contohnya. Lepas tu boost traffic to your site. So bila boost traffic to your site, sebab orang kata apa, bila korang dah dapat ni, korang dapatkan awareness kan. So imagine bila ramai orang dah retweet apa semua kan, rugilah kalau korang tak link korang tak promote produk korang kan. So korang boleh boost traffic to your site. And then bring awareness of your products and offers lah. So bila orang dah nampak you guys, bila korang dah ada influence, and then you guys boleh promote lah korang punya produk ataupun services. And lepas tu korang boleh grow your targeting list lah. Okay, simple as that. Okay, lepas tu kita ada social selling. Okay, social selling ni basically dekat social media ni ads lah. So kalau korang tengok, the goals dia adalah generate leads to grow your email list. Okay, tak kisahlah email list ke, phone number list ke, apa-apa ke, jadi dia list lah. Okay, nombor 2, acquire new customer and upsell, cross-sell existing customer. Okay, nampak, acquire new customer. Maksudnya, dia dapatkan new customer dan boleh upsell ataupun cross-sell dekat existing customer dalam masa yang sama. Okay, so ini adalah one of the social selling. And then increase buyer frequency, turning one-time customer into raving fans. Okay, so yang ni paling susah sebenarnya sebab bila orang dah start membeli, okay, kita susah nak dapatkan yang betul-betul setia dan juga macam die hard fan lah sebenarnya. Kalau K-pop tu, Blackpink orang minat lah kan, macam die hard fan, sanggup pergi dia punya concert lah apa semua kan. So benda ni memang susah nak buat, tapi kalau korang deliver dengan betul produk atau servis korang, bagi customer service and bagi more value pada korang, insyaAllah korang akan berminat. Okay, next adalah metrics to watch. Metrics to watch dalam social selling ni adalah number of leads lah. First adalah number of leads. Okay, tak kisahlah phone number ke email ke, itu adalah one of the metrics. Number 2, offer conversion rate. Okay, so conversion rate ni korang akan tengok balik lah, offer korang ni convert ke tak. So kalau tak convert, then kena cari cara lain lah.
Kalau contoh korang letak 10% discount tak load. Okay, try 15% discount. Okay, ataupun tukarlah free shipping ke, ataupun you guys can think of it lah. Okay, mana yang offer yang better untuk diorang. Tak semesti offer ni tak semesti discount ataupun promotion ataupun free shipping. Mungkin boleh jadi buy one free one, ataupun beli hari ni dapatlah free gift apa kan. So korang boleh lah fikirkan something and then buyer frequency. So you want customer to buy repeatedly and often lah. Of course kita nak macam tu. And kita nak satu customer tu dia beli satu sebulan tu mungkin dia beli sekali. Next month tu dia beli lagi. Itu yang kita nak, frequency tu. Alright. So now kita go to the topic social media marketing strategy. Okay. First, dalam social media marketing strategy ni, ini topik yang very you guys kena fokus on lah. Okay, nombor satu, bila korang buat social media marketing ni, korang kena first set goal that address your biggest challenge. Okay, so kena ada goals dalam korang punya bila nak buat marketing strategy ni. Kita ni kadang-kadang tak ada hala tuju. So bila tak ada hala tuju, inilah lari arah lah. Okay, lepas tu nombor 2 ni penting. Research your audience. Saya selalu tekankan pasal audience ni. So sebab apa, bila cakap pasal audience ni lah yang korang feel kadang-kadang. Kadang ramai yang tanya, bos macam mana nak buat targeting ya? Kalau tanya saya tak tahu kan. Sebab apa? Saya bukan buat bisnes awak. Macam tu ada. Unless kalau kami agensi yang jaga bisnes awak, okay, tu boleh lah. Tak ada masalah. Itu memang kita yang akan buat research. Tetapi ini different. Kan? Saya tak boleh nak bantu sebab saya you sendiri as a business owner sebenarnya you guys kena faham. Kan? Kalau korang main jual saja, susah lah. Okay, nombor 3, establish your most important metric. So, identify apakah data yang korang nak tengok lah. Mostly orang nak tengok sales naik, apa lagi, sales naik, conversion rate tinggi, apa semua tu korang kena check balik lah. Berapa spend, budget, tu semua korang tengok. Okay, and then dig into what your competitors are doing. Yes, korang kena tengok lah apakah competitors korang buat. Senang cerita, korang jangan tiru, tapi apa yang korang boleh buat adalah korang study apa yang dia buat berbeza dan juga membuatkan dia orang naik sampai level kita. Okay, and then 5, create and curate engaging social content. Yes, this one is important. Okay, sebab bila kita cakap pasal content ni is everything lah. That is the biggest asset yang korang ada, korang kena tunjukkan. Okay, engaging tau, bukan setakat content biasa saja, dia engaging, itu yang penting. And last, bukan last, ini adalah make timeliness a top priority. Maksudnya timeline korang tu itu priority lah. Korang set timeline korang sendiri. And 7, assess what's working and what isn't and how you can improve. So ini lebih pada postmortem lah. Okay, so dalam korang buat strategi ni adalah important metrics korang. Okay, so sekarang kita dah sejam, dah dekat sejam lah kita punya ni webinar ni. Okay, tak apa, saya pada yang stay lagi, terima kasih banyak lah saya ucapkan kepada yang insyaAllah kita akan cuba the best untuk bagi korang faham. Okay, sebelum saya teruskan, kepada siapa yang berminat lah untuk belajar pasal rahsia iklan yang sebenar, korang boleh klik link kat bawah, ada button kat bawah ni. Okay, so dia akan bawa kepada ke seminar, ke link yang untuk korang belajar lah. Okay, pada korang tadi yang termiss tadi ke kan, ataupun korang tak ada minat tadi kan. Okay, so korang boleh tekan link kat bawah. Dan juga korang akan ada banyak access lah. Korang bukan setakat belajar Google Ads, Facebook Ads saja, korang akan belajar Google Ads sekali. Lepas tu korang ada free tool lagi dalam tu. Bukan orang kata apa, special lah nama dia. Okay, alright, now kita go to the next one. Perfect content marketing is full funnel. Yes, betul, saya agree. So awareness, first ini adalah full funnel lah dalam korang buat content marketing. So first korang kena ada awareness. Prospect must first become aware that there is a problem and that you organize a solution for it. Korang kena aware dulu. And then korang kena ada evaluation punya fasa. So ini lebih bila dah lepas awareness, dia akan evaluate. Lepas ni dia akan evaluate adakah ini the best solution kan. And then last kali adalah conversion. Conversion ni adalah bila dia dah betul convince, then dia akan purchase lah.
So banyak saya pasal cakap pasal funnel sebab funnel ni yang saya tak nak korang skip. So saya masukkan banyak-banyak kat sini funnel supaya korang faham lah. Okay. Nampak funnel lagi. So ni adalah yang tadi kita dah cakap kan pasal tofu kan. Mofu, bofu. So ini adalah maksud dia. Tofu, top of the funnel, middle of the funnel, mofu, bottom of the funnel, bofu. Okay. So konten sesuai tu tofu. Okay. Okay, konten yang sesuai itu tofu, seperti yang korang nampak ni lah. Blog post, social media, infografik, fotograf, digital magazine, macam-macam ni lah. Mostly orang selalu buat ni lah. Pun boleh, tak masalah. Tapi lagi banyak lebih bagus. Lepas tu bila dah sampai mofu ni, sampai tengah-tengah, korang boleh nampak ni lah, educational resources. Maksudnya tips and tricks kan. Usually orang akan bagi macam e-book ke, case study kan, untuk increase kan. Ataupun review ke kan. So useful resources, white file, software downloads, discount coupon, quizzes or survey ataupun video event. Ini adalah lebih kepada untuk meningkatkan dia punya minat. Sebab dia dah aware and then dia ada dekat bahagian decision pula lah. And last sekali adalah bofu. Bofu ni bila dia dah level yang dah betul-betul macam nak convert dah convert. So bila nak convert ni dia akan ada ni lah. Convert dengan purchase lain sikit lah. Convert ni dia, okay dia dah minat. Okay, what should I do next? Okay, so nampak dia akan bagi demos atau free trial. So after, contohnya free trial 14 days. Okay, of course dia dah test dia macam suka kan. Okay, dia tak kisah nak bayar. Sebab apa? Dia dapat value. And then, dia kena, ni lah customer story, ataupun webinar, webinar events, mini classes. So, inilah flow-flow yang korang boleh gunakan. Alright, so ini adalah customer journey untuk bahagian content marketing lah. So first kita ada top of the funnel, awareness, content role dia connect emotionally, create product awareness, encourage research. Tools, ni adalah mana yang kau nampak ni kau boleh gunakan programmatic, ni tak apa. Influencer marketing, kau boleh guna influencer, digital PR, contoh masuk dalam newspaper ke apa ke, and then paid social media. Paid social media, FBS, IGS semua lah. Okay, alright. So and then kita ada bahagian, okay, bila dia dah kat sini dia take action. So dia akan consider. So bila consider, apakah konten yang perlu korang tunjukkan ke dia orang? Okay, so deliver product feature, tunjukkan. So adakah dia membantu dan juga be specific lah. Okay, terus dia adalah paid search ataupun organic social, lead nurture. Maksudnya make sure dia orang dapat detail ni dekat tempat-tempat yang senang untuk dia orang access lah. Okay. And then decision, content role dia, decision ni simple lah untuk nak bagi dia buat decision dengan cepat. Usually orang akan bagi promotion ataupun buat urgency ke kan, ataupun offer value and reassure. Assurance lah, assurance. Contoh macam money back guarantee. Okay. So selain daripada tu tools lead nurture, paid search, paid social dan juga influencer marketing lah. Alright. Okay. So bila dia dah take action kat sini, korang kena ada nurture. Nurture ni maksudnya dia dah, dia lah orang kata apa, dia dah membeli, bahagian membeli dah lah. So korang offer lah customer support dan juga encourage feedback. Okay, lead nurture, ni tools dia lah. Okay, alright. So kita dah nak habis dah ni. Lagi 10 slide lah macam tu. So saya try habiskan dalam masa sejam, dalam masa 15 minit lagi lah. Okay, insyaAllah saya cuba. Okay, so content strategy ni simple lah. So first thing first adalah korang kena tahu target audience korang. Ni audience ni memang akan banyak keluar lah dekat sini. So audience korang kena faham. And then korang kena faham solution apa yang korang boleh beri kepada korang. Okay, fahamkan problem korang dan bagi solution. Okay, nombor 3, apa yang membuatkan you berbeza dengan orang lain. So ni USP lah. And then content format you'll focus on. So adakah you guys akan gunakan video ke, design ke, GIF ke, so you guys kena decide juga. And then publishing channel, dekat manakah tempat yang korang nak letak. So kat Facebook ke, kat Twitter ke, Instagram ke, you guys kena identify sendiri. Okay, alright, so itu nombor 5. And last but not least adalah content management lah. You guys need to figure how you will create and publish your content, and can be adaptive task. It's important for content strategy to know who's creating what, apa semua lah. So kalau copywriter, kalau designer. Okay, contoh Alright, so the flow dia macam ni lah. Ni hierarchy dia lah, maksudnya piramid dia lah. Okay, so first adalah primary and flow untuk dapatkan, orang kata apa,
untuk dapatkan content strategy untuk dapatkan conversion lah senang cerita. So first adalah primary, secondary research ke ataupun e-books ke, benda yang free lah. Ini adalah, okay, kalau nampak kat sini dia high effort and rare. Last sekali adalah low effort and often. Okay, so nampak kat sini dia memang memerlukan masa dan juga, yalah masa lah, mostly masa lah dan effort. Okay, dan sangat susah nak dapat. So itu adalah first. Second adalah long form, blog post and presentation. So mungkin korang boleh set a meeting ke dengan orang ke, ataupun korang explain dia melalui WhatsApp. Lepas tu kadang-kadang kita bagi produk katalog lah apa semua kan. So korang boleh gunakan benda ni. And then infographic and slide share. So ni yang memudahkan, sama jugalah macam katalog tu. Okay, so short form blog post and post content pun boleh, tak ada masalah. Korang boleh gunakan. And last but not least adalah social media, post and creative content. So nampak makin lama dia makin senang lah. Senang dan selalu. Ni jarang-jarang korang kena buat. Tapi tinggilah effort dia. Tapi dekat sini pula rendah effort dia, tapi korang kena konsisten selalu. Okay. Right, so now kita bagi bahagian sini awareness. Okay, so sekarang ni korang kena faham, bila kita create satu marketing lah kan, marketing ni kita kena ada 4 ni lah macam saya beritahu tadi. Awareness ni memang selalu kita mention. Okay, so bila cakap pasal brand awareness, okay, brand awareness ni orang akan relate to content lah. Selalunya video, apakah yang you guys sharing, infographic and articles ke, blog post ke kan. So korang boleh gunakan benda tu untuk make sure people aware. Lepas tu consideration, meaning orang dah tahu produk, dah aware pasal korang, diorang nak tahu pasal produk korang. Okay, so apa yang kalian buat adalah kadang-kadang kita boleh buat webinar, okay, bagi case studies ke, bagi white paper ni macam case study sikit lah, tapi dia lebih kepada kontrak, macam buat papers lah, macam susah nak terangkan, korang boleh google lah nanti. Okay, lepas tu korang boleh letak testimonial kat sini. Okay, so bila ada testimonial, lebih convince lah. Usually orang guna ni lah, testimonial ni dengan case study sedikit lah, so that ada orang ada impression dan juga trust yang tinggi. Right, so bila dekat decision ni pula, okay, so kat sini lah di mana customer acquisition sangat penting lah, customer acquisition. So kat sini lah you guys kena make sure diorang ada first interaction. Okay, so ni korang boleh bagi free trial ke, demos ke, ataupun product comparison tools ke, dan korang comparekan dengan company-company lain kan. So pun boleh, tak masalah. And last but not least adalah re-engagement. So bila ni adalah di bahagian advocacy tadi lah, diorang dah diorang dah beli, and then diorang dah minat. So apa korang boleh buat adalah korang kena nurture dia punya minat diorang dengan bagilah contoh tutorial, blog post ke, online forum untuk diorang discuss, ataupun webinar tu kan. Setiap bulan ada satu webinar untuk ajar diorang kan. Pun boleh, tak ada masalah. Okay, so ini sedikit lah pasal content marketing plan yang korang boleh guna. First, set objective, goals dan objective. Okay, nombor 2, plan your budget. Okay, kena ada budget dalam fikiran korang. Budget ni korang kena spend on the content itself lah. Right, lepas tu research the market. Okay, korang kena buat research pasal market korang, dekat mana diorang berada, siapa yang korang nak aim ni semua. And then goes to the know your target audience and influencer. Ini pun penting sebab kita nak kena faham macam mana you nak dapatkan target audience yang tepat lah, and influencer. So nombor 5, assess existing content. So ini bila korang macam postmortem lah. So korang, kalau korang tengok macam perlukan improvement, korang buat dekat next post korang kan. Contoh macam ni, okay, ada kesilapan kat sini kan. Okay, so korang kena improve dekat next post. Nombor 6, benchmark the competition. Maksudnya korang kena study competition korang dan juga jadikan competition korang tu takut dengan korang. Okay. Nombor 7, fine tune your ideas, message and themes. Okay, kena ada satu set of message, kena ada fine tune lah dalam korang punya posting, message yang korang nak sampaikan, warna korang, font korang, simple as that. And then korang kena tahu channel dan juga taktik yang bakal yang korang akan gunakan. Identify channel and tactics. And then settle on your process, team and tools. And last but not least adalah reporting lah. Okay, now kita go to the next one. Ini adalah yang terakhir lah, email marketing. So
one of it adalah email marketing ni one of the good one jugalah. Ramai orang cakap email dah mati kan. Kalau tanya saya, masih lagi ramai buka email kan. Korang buat kerja mesti buka email. Okay, so gunakan wisely. So okay, first korang kena faham kenapa kita guna email marketing ni lah. Okay, so nombor satu untuk increasekan branding. Okay, korang boleh letak logo korang, nama korang, nama company korang semua kat situ. Nombor dua adalah direct sales. Okay, korang boleh email korang punya proposal ke ataupun korang punya brochure ke, tak ada masalah. Okay, and then referrals. Referral ni bahagian, okay tapi sorry, direct sales ni selain daripada tu boleh digunakan untuk WhatsApp juga kan. Kat Malaysia ni WhatsApp memang popular. So email marketing ni kita just masuk saja. And then kita ada bahagian referrals. Referrals ni untuk kita refer something lah dekat kita bagi dia macam referral punya code ke ataupun affiliate punya marketing ke pun boleh gunakan. And then to acquire diorang, acquisition. Okay, kadang yang masuk email ni diorang mungkin tak beli lagi. So diorang just nak masuk je kan. So tak apa. And then kita ada bahagian retention. So retention ni lebih kepada make sure diorang membeli lagi lah dengan korang. So kenapa di email marketing ni korang boleh promote offer. Contoh seperti promo lah, discount, free shipping, semua yang saya sebut tadi lah. So reactivation. Okay, kadang korang punya customer ni kadang dia orang mungkin tak ingat korang kan. So korang boleh reactivate balik minda dia orang ni. Okay. Lepas tu kita boleh increasekan traffic dan juga engagement. Okay. So sedikit sebanyak lah pasal email marketing journey ni. Dia ada level aware and then bahagian engage. Dia akan engage lah dengan korang. Bila dia dah aware pasal korang, and then dia akan engage. So engage tu maksudnya dia akan subscribe lah to you guys punya newsletter. So bila dia dah subscribe, maknanya korang dah berjaya convert dia orang. Okay. And then dia akan jadi excited lah. Sebab apa? Mungkin dia akan dapat tips-tips ke ataupun promo ke apa ke, tak kisahlah apa-apa. So dia akan excited. So dia akan ascend, advocate dan juga korang boleh promote dia orang. Korang boleh ascend and then korang boleh advocate, maksudnya korang boleh borak dengan orang dan juga promote. Okay, so kalau korang nampak convert ni, dia boleh re-engage balik dengan orang. Faham tak? So korang kena re-engage balik dengan orang. So untuk orang masuk sini balik. Okay, lepas tu kalau perasan dekat Excite ni pun sama. Korang re-engage balik dengan orang dengan konten-konten yang menarik. Okay, and last but not least adalah advocate ni. Bila dia masuk kat Excite ni, maknanya korang nak increase kat excitement orang dengan bertanya ataupun bagi tips ke bagi something lah dekat orang kan. Kadang-kadang kita bagi feedback pun dia dah excited kan. Okay, so itu adalah antara tips dia. So apakah matrix yang you guys nak tengok kat sini adalah first growth list lah. So dalam email marketing ni dia ada list, marketing list. So dalam marketing list lah yang you guys nak kena tinggikan lah, lagi tinggi lagi better lah. Okay, lepas tu delivery rate. Maksudnya bila korang dah korang dah buat email marketing tu, automation tu, so korang akan dapat percentage. So delivery rate ni adalah percentage dia lah. So korang kena aim for delivery of 95+% lah. So at least sebab make sure semua orang dapat. Kadang kita ada bounce kan. So tak apa. And then kita ada open rate, the percentage of orang yang buka email tu lah. Make sure dia percentage dia tinggi juga. Tapi 10% pun dah kira okey dah tu. And then CTR, maksudnya mungkin dia tak buka, dia buka email tu and then dia tekan button yang korang dah set dah ataupun link yang korang dah set dalam email tu. Okay, lepas tu kena tengok juga unsubscribe rate. Sebab yang ni, yelah tak semua orang akan subscribe terus kan, dia mungkin unsubscribe juga kan. And then kena tengok juga lah complaint rate, maksudnya mark as spam ni. Okay, alright, so itu adalah sedikit sebanyak tentang marketing. Okay, saya nak end this webinar dengan you don't have to be the best, you don't have to be the first, but you got to be the best. Okay, so saya harap korang belajar banyak lah dekat webinar ni. Okay, sebab banyak yang kita orang nak kena bantu lah balik. Okay, sebab ramai yang DM, ramai yang WhatsApp masih lagi lost dalam dia punya marketing kan. Okay, so ini adalah webinar yang kita boleh bantu lah, free webinar. However,
Macam saya cakap lah, kalau korang nak belajar lebih detail pasal Facebook Ads dan Google Ads dan belajar pasal rahsia iklan sebenar dan dapat akses free tools pasal marketing ni, korang bolehlah ke link di bawah dan juga purchase lah awak punya course tu. Okay, korang akan ada lifetime access. Okay, akan ada Facebook group yang akan bantu korang. So contoh korang ada masalah kan, Facebook group akan bantu. And korang dapat free tool sekali lah. Okay, so itu dia punya kebaikan dia. Dan juga course ni sebenarnya harga dia 3,000 ke 5,000, saya lupa dah. Tapi roughly sebab dia 2 course kan, 3,000 ke 5,000 lah. Tapi saya untuk kali ni saya akan letak RM247 sahaja. So kepada korang yang nak dapatkan, masih belum terlambat, boleh dapatkan sekarang. Okay, especially untuk korang yang ada ni, sebab bila-bila je saya akan tutup offer ni. Okay, sebab saya pun nak kena faham offer ni hanyalah limited untuk sesiapa yang betul-betul nak belajar saja. Okay, saya harap korang belajar banyak dalam webinar ni dan juga insyaAllah kita akan buat sharing lagi lah. Okay, alright, terima kasih banyak-banyak semua atas korang punya participation lah dan komitmen. And kita sejam lebih lah, sejam 15 saat. Sejam lebih lah. So korang committed dan juga satu je nak, korang take action lah. Korang do something about it. Okay? Alright, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan stay safe.